Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sama balik tafsir Azhar jilid kelima kita surah Yunus ayat 62 hingga 64 kita baca dah sikit cuma tak habis. Kita bahagian kedua lah untuk ayat 62 hingga 64 ni. Tajuk lebih kurangnya siapakah wali Allah lah. Kita sambung lagi ni. Supaya jangan salah faham, haruslah kita ingat bahawasanya rasa takut dan duka cita adalah termasuk naluri atau insting dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak takut menghadapi bahaya dan tidak ada yang tidak bersedih hati kerana ditimpa hal-hal yang menyedihkan, menyebabkan sedih. Itu kebiasaan manusia lah. Nabi SAW sendiri menemui tahun kematian isterinya yang dicintainya Khadijah dan pak saudara dia yang dihormatinya Abu Talib dengan tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu Amul Husni itu nama Nabi sendiri berubah nama lah. Jadi biasa tu sifat manusia biasa lah. Sedangkan di waktu putera beliau Ibrahim wafat, Nabi mengakulah bahawa hatinya sedih atas kematian anak dia Ibrahim tersebut ni. Di waktu sahabatnya Ja'far bin Abu Talib syahid di peperangan Yarmouk di Jordan lah, jauh ni. Disuruhnya sahabat-sahabatnya yang lain mengantarkan makanan ke rumah keluarga Ja'far. Kerana kata beliau mereka itu sedang bersedih hati. Maka oleh kerana rasa takut dan duka cita itu tumbuh saja dengan sendirinya dalam jiwa manusia, bila datangnya hal-hal yang menyebabkan takut dan duka cita, diberilah mukmin alat supaya dia dapat mengatasi ketakutan dan kesedihan itu. Jadi, ada tengah rekod. Mengatasi ketakutan dan kesedihan. Nak makan ke tu? Ada guna je. Macam PC ni tak. Jadi kita sambung mula dah. Disuruh mukmin membangunkan suatu tujuan kehidupan yang besar, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekati Tuhan dan menjadi wali Allah. Jadi kita ni Allah suruh kita jadi wali Allah, bukan kewajipan kita tentukan siapa dia wali Allah. Orang ni tak wali, kau gila untuk wali kau tak. Tapi kita sendiri tu biar jadi wali Allah. Lalu dipesankan dalam surah ke-29 surah Al-Ankabut bahawa manusia tidaklah akan dibiarkan sahaja mengakui beriman, padahal mereka tidak diberi percubaan. Mengaku saja tak jadi bagai, dia kena uji dah. Tidaklah hidup akan terlepas dari berbagai macam cubaan yang menakutkan dan menyedihkan. Bertambah tinggi martabat dalam iman dan taqwa, bertambah pula hebat badai percubaan yang menyentuhnya. Kalau kita semakin darjat kita tinggi, iman dan taqwa tinggi, jangan ingat duk sahajalah, semakin banyak cubaan. Tidak ada seorang rasul ataupun seorang nabi yang tidak disentuh oleh angin badai percubaan yang hebat itu. Rasul dan nabi lagi hebat dah cubaannya, tetapi kerana mereka telah mempersenjatai jiwa dengan tujuan yang tegas. Jiwa nabi ni dan rasul ni ada tujuan yang tegas, iaitu menjadi wali Allah, matlamat jadi wali Allah. Kita bukan nak jadi wali Allah macam tariqat tasawuf. Amal je kita tentu dah, ikut perintah Allah betul-betul ni. Tinggalkan orang Allah betul-betul. Ada tujuan yang tegas seperti itu. Kebalah jiwa mereka dari gangguan yang menakutkan dan menyedihkan itu. Jadi sabar dah. Jadi jiwa mereka boleh hadapi masalah yang besar setara mana pun. Dan kita orang darai. Ini bahasa dia, bahasa Indonesia ni. Orang darai ni artinya orang kebanyakan laksana pasar berderai dah. Kita maksudnya orang awal, orang biasa, orang masyarakat biasa ni. Ini pun disuruh mempersenjatai jiwa kita, menguatkan jiwa kita, membangun benteng jiwa yang bernama cita-cita menjadi wali Allah itu dalam diri kita. Kita nak jadi wali Allah. Bukan jadi penyanyi, bukan jadi apa, nak jadi wali Allah. Jiwa kita biasa nak jadi wali Allah. Bila telah diakui oleh Tuhan menjadi walinya, di saat yang sulit, selalu dia mendatangkan pertolongannya. Bila kita telah diakui oleh Tuhan menjadi walinya, sulit setara mana pun, adalah pertolongan Allah. Kadang-kadang manusia tidak habis heran main manalah, sebab apalah pertolongan itu datang tanpa disangka-sangka dah. Dalam hadis yang marfu', banyaklah keterangan-keterangan yang diambil menjadi tafsir ayat ini oleh sebahagian besar ahli tafsir. Menurut riwayat daripada sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah dan Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh tabi'in iaitu Mujahid, Urwah bin Zubair, Yahya bin Abi Kathir, Ibrahim An-Nakhai dan Atta' bin Abi Rabah.
Bahawa setengah daripada khabar gembira yang disampaikan kepada awliya Allah, wali-wali Allah itu, ialah ar-ru'yatus salihah. Artinya mimpi yang baik. Hadis-hadis dan riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan tabi'in itu sampai menyebutkan bahawa setengah dari khabar gembira yang disampaikan Tuhan itu ialah mimpi yang baik. Dan tersebut lagi dalam lain hadis, hadis lain, bahawa mimpi yang baik itu ialah satu cabang dari berbagai cabang nubuat. Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya mengatakan bahawasanya orang yang telah mengadakan latihan jiwa itu memang boleh diberi oleh Allah kasyaf. Artinya dibukakan dinding yang membatas di antara dirinya yang hidup dengan alam syahadah, dengan kehidupan alam rohaniah yang lebih tinggi. Kerana kalau roh telah dilatih sehingga mencapai kekuatannya, maka lemahlah pengaruh tanggapan yang zahir dan menjadi lebih kuatlah nalar rohnya. Jadi roh dengan batin zahir ni, kita nak biar roh kuatlah, bukan zahir saja kuat. Ada body besar tapi jiwa kecil, kita nak supaya roh kita ni kuat. Sehingga bertemulah dia dengan pemberian-pemberian kekuatan Allah lah. Al-mawahibur rabbaniyah. Al-mawahibur rabbaniyah. Dan bertambah dekatlah qurb dirinya ke jihad atas sampai berdekat dengan maqam malaikat. Sehingga lebih banyak dia mendapat tahu daripada roh yang tidak berlatih. Demikianlah kata-kata Ibn Khaldun dalam kitab je lah. Muqaddimah Ibn Khaldun kali. Al-Imam Ibn Qayyim menulis juga saat ini dalam kitabnya Madarijus Salikin. Tangga-tangga tu lah. Orang yang menuju Allah SWT ni. Dengan ayat-ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bertemulah kita dengan sumbernya asli daripada apa yang dimaksudkan Tuhan dengan kalimah wali dan awliya. Jadi kita nak bincang ni wali dan awliya. Awliya ni jamak pada wali lah, wali-wali lah. Mengertilah kita bahasanya apabila iman telah tumbuh dalam jiwa kita, hendaklah jiwa itu dilatih terus dalam taqwa. Jadi kita kena latih iman-iman ni. Ada tumbuh pun kena latih. Latih ni dengan apa? Guna alat taqwa. Bila latihan ini telah dijalani dengan perbanyakkan ibadah, dengan membanyakkan amal soleh dan memperbanyakkan zikir, sehingga hati dapat mencapai tamakninah, mencapai tenang dah. Dia hati jiwa tenang, tak bergejolak dah. Rujuk surah ke-13 ayat surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan istiqamah. Boleh rujuk surah Fussilat ayat 30 dan 31. Kita biar jiwa hati kita sampai tahap tenang, tamakninah dan istiqamah. Mukjiz apa kata keramat-keramat ni mukanya boleh terbang apa dah. Jadi keramat ni ialah istiqamah. Kita buat satu amal, kita boleh berterusan dah. Patut kata dan tabah menghadapi cubaan surah Al-Ankabut ayat kedua, kita semua boleh jadi wali Allah. Jadi syarat dia amal, banyak amal, ibadah, zikir. Siapa jiwa kita ni, hati kita tamakninah tenang dan istiqamah, berterusan dalam amal tu, kebaikan tersebut, dan jiwa kita tenang. Dan kita pula tabah hadapi cubaan, ujian. Jadi wali lah. Jadi tak wali lah. Tak nanti kata wali ni jadi gila dulu tak. Tak nanti kata wali ni pakai sebeh besar agak apa dia. Tarikat tak mesti dia. Hak tu je nah. Dan bersama-sama boleh menjadi awliya, wali-wali Allah. Kata-kata boleh. Itulah secara umum ni sebenarnya setiap orang Islam tu wali dah dah. So tinggi lagi sikit ni. Tu syarat dia. Kata-kata boleh jadi wali dan awliya itu pun masih kurang kuat. Bahkan dianjurkan agar kita semua berusaha mencapai tempat menjadi wali Allah. Bukan wali orang tu baru wali dia kata dah. Nak suruh siapa lagi tahap yang tinggi lagi wali Allah. Kerana kalau kita tidak menjadi wali Allah, nescaya kita akan terperosok dan menjadi wali syaitan. Masalah kita tak ada pilihan. Kalau kita tidak jadi wali Allah, kita akan terperosok jadi wali syaitan. Jadi wali juga, tak wali juga panggil wali syaitan dah. Pintu wilayah terbuka bagi semua kita. Itulah lebih kurang dah kita akan bincang lepas ni pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.